Mungkin sudah tiba masanya FAM diperbadankan agar mutu bola sepak tempatan boleh berada di landasan yang sewajarnya. Kalau kita lihat kepada klub-klub elit di Eropah, kebanyakannya dikuasai oleh mereka yang mempunyai mentaliti bisnes. Lagi satu, kurangkan kuantiti tapi lebihkan kualiti. Maksud saya, kembali semula mengetengahkan pasukan-pasukan bertaraf negeri dan mansuhkan pasukan bertaraf klub. Swastakan pasukan-pasukan negeri ini separuh sama ada secara tender atau sebaliknya. Ini merupakan idea yang mungkin boleh menaikkan prestasi sukan bola sepak negara. Kualiti pemain menunjukkan penurunan. Sebab itu rasa bosan nak menonton pasukan Liga Malaysia ni bermain. Kita ni terlalu melihat ke belakang, contohnya zaman kegemilangan yang lepas. Namun untuk meningkatkan mutu sukan bukanlah bergantung kepada FAM dan KBS semata-mata, tetapi seluruh rakyat Malaysia perlu memainkan peranan. Okey, terima kasih. Anda masih bersama saya, Nazri dan juga Rizal dalam program You Wartawan. Kita masih membincangkan nilai bola sepak tempatan, nilai bola sepak Malaysia. Kita berbanggalah kalau masing-masing ada loyal fan kepada klub-klub tersohor di dunia. Saya peminat agung Liverpool. Minta maaf lah kalau menonton di luar sana kan. Tapi saya berbangga kerana saya daripada kecil, ayah saya sampai sekarang pun kita mesti ada. Dan dulu kalau state lah, Melaka ada Socian. Saya orang Melaka. Saya berbangga dengan Melaka pada situ. Ada pemain yang mampu menjulang nama Melaka pada ketika itu. Tetapi hari ini saya tak menyesal pun tak menyokong mana-mana negeri kerana saya rasa tak ada apa yang saya boleh banggakan. Jadi apakah yang kita boleh lakukan untuk kita, kalau kita gagal lah banyak sistem, banyak cara yang kita telah buat, semi pro-nya, Liga Super League dan sebagainya, mungkin kita boleh bermula dengan scratch. Kita memerlukan anjakan baru. Kita melihat bola sepak ni sebagai misi nasional seperti Rizal cakap tadi, dan pelibatan semua pihak. Tak boleh buat ke Rizal? Saya percaya banyak usaha yang telah dilakukan. Umpamanya kalau kita buka kepada pihak swasta untuk menaja pasukan, saya ingat sendiri, sebagai contoh ambil Kelantan saya lagi, Kafa pernah menjadi rakan kepada Ringgit Kreatif, tapi kemudian timbul pula masalah dalaman, masalah politik, percakaran dan perbezaan pendapat. Jadi dalam saya lihat kemudian sektor swasta semakin lama semakin hilang minat untuk menyumbang, sama-sama menaikkan martabat bola sepak negara. Saya lihat pasukan negeri umpamanya sekadar profesional pada nama. Kita lihat sekarang ni kenapa masih timbul masalah-masalah macam gaji lewat, tidak dibayar langsung sampai 2-3 bulan, tidak ada potongan IP. Ini menunjukkan bahawa pengurusan kewangan persatuan negeri ini masih lagi tidak terurus dengan baik, tidak dikenalikan secara profesional. Di sini saya lihat sektor swasta macam orang kata ada doubt, ada keraguan sama ada mereka, kalau investment mereka ni mendapat ROI-nya. Kalau kita lihat FA negeri di bawah induknya FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia. Kalau kita melihat masalah peringkat korporat untuk dekat untuk membuat pelaburan secara terus kepada bola sepak negeri ini, mungkin kita boleh buat cara yang kreatif. Misalnya kita membuat pemasaran yang bagus, penjenamaan yang bagus. Mungkin kita boleh membuat sedikit ruang untuk memberi kebebasan kepada penaja-penaja ini menentukan sedikit apa yang mereka mahukan dalam pasukan mereka. Itu yang dilakukan oleh Liga J di Jepun. Mereka membenarkan korporat menaja, mereka menubuhkan akademi mereka, menaja liga-liga daerah, peringkat kecil dan sebagainya, dan akhir mereka juga ada suara dalam FA state mereka. Kebetulan Tuan Haji, 10 tahun yang lalu saya melawat Jepun dengan beberapa pegawai FAM. Saya lihat bagaimana ibu bapa dan setiap pihak itu, termasuk sekolah, cikgu-cikgu sekolah, terbabit secara langsung dalam membangunkan bola sepak di peringkat sekolah sendiri. Mereka, ibu bapa menjadi penjaga garisan, menjadi referee. Ini mereka sumbang secara volunteer. Dan juga mereka ada setengah pemain itu membayar untuk belajar bola sepak. Tetapi di sini kita anak-anak kita expect kalau kita datang ke padang tu, kita nak baju, kita nak kalau boleh boot pun disediakan. Jadi di sini mentaliti kita harus diubah. Kita lihat juga di Jepun bagaimana jurulatih mereka dianggap sebagai orang kata penyumbang yang paling penting ke arah membangunkan bola sepak. Kita lihat bagaimana kalau setiap kejohanan besar mereka akan menghantar sekumpulan jurulatih yang besar untuk melihat, meneliti, menganalisis sebagai bakat baru. Bukan bakat baru, bagaimana bola sepak moden sedang berkembang. Dan saya lihat ini tidak berlaku di Malaysia. Kalau kita cerita pasal bola sepak moden ni, dia melibatkan penyertaan
cara yang lebih profesional. Kan mereka memerlukan pemain yang profesional, mereka memerlukan pendekatan sains sukan, mereka memerlukan pemasaran yang hebat, kerana nilai industri bola sepak ni berbilion dolar setiap tahun, dan Malaysia tidak terkecuali menyumbang ke arah itu. Kita tahu kita banyak orang berjudi melalui cara yang haram dan sebagainya, kerana mereka minat cara terus dengan industri sukan. Jadi adakah kita sudah ketandusan idea untuk mengelolakan ataupun mengendalikan sukan bola sepak di Malaysia secara profesional dan bernilai komersial yang tinggi, dan masing-masing ada rasa ada rasa beria-ia nak bersama dengan arus ini? Kita kalau nak komersialkan bola sepak ni Tuan Haji, kita kena lihat produk yang kita ada. Produk yang kita ada sekarang ni, saya lihat memang susah nak jual lah. Dan kalau nak jual pun pada pihak-pihak yang tertentu saja. Kalau kita lihat pasukan Kedah, pasukan Kelantan, pasukan Perak mempunyai following, Perlis apa semua. Tetapi kalau kita lihat di kawasan-kawasan urban ni, minat terhadap bola sepak tempatan semakin menurun. Dan kalau kita nak kita nak buat pemasaran yang agresif, menerusi media, menerusi Facebook apa semua pun tidak mencapai matlamat yang objektifnya je. Dan selagi produk yang kita ada tu tidak dapat dijual dengan baik, selagi itulah kita akan merudum. Jadi FAM pun ada sasarannya, ada goalnya, ada objektifnya menjelang 2018 2018 menjadi pasukan yang layak ke peringkat akhir Piala Dunia. Itu objektif ataupun gagasan yang dilakarkan, kerangka yang dilakarkan oleh FAM. Tetapi jiran kita di sebelah bawah sana, Indonesia, mensasarkan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2022. Jadi bagaimana itu? Ada perbezaan menjadi pasukan yang layak ke peringkat akhir dan juga menjadi tuan rumah. Masing-masing mempunyai gagasan tersendiri. Bagaimana kita menuju ke arah itu? Adakah sudah cukup ataupun retorik semata-mata? Kita rehat dulu. Jumpa lagi selepas ini. Kita semestinya memerlukan kepakaran dari luar negara. Tidak salah belajar daripada pasukan yang lebih baik. Kalau kita hanya mengharapkan sokongan dari dalam negara saja, macam mana kita nak menjadi lokal?